kita doa dan kita mengaminkan doa, maka Allah Subhanahu wa taala telah perkenankan doa kita. Sama ada kita sedar, kita tak sedar, sama ada kita perasan ataupun kita tak perasan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berada sekali lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang masyhur yang selalu kita dengar dan pagi ini kita nak dengar lagi sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 perkara bila datangnya Ramadan. Bila hadirnya Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 perkara. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya Ramadan, apabila munculnya Ramadan, maka yang pertama sekali pintu syurga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup dan syaitan diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebanyak kali dengar hadis ini. Saya nak sebut pun takut saya silap sebut, tuan-tuan lagi boleh sebut daripada saya. Ustaz Iskandar ada, Ustaz Zakaria ada. Tapi inilah benda yang kita kena selalu ingat. Namanya peringatan. Yang mana manusia ini, tak kiralah dia Melayu ke, Cina ke, siapa pun dia, adalah manusia yang khuliqa dalam keadaan dia lupa sepanjangnya. Dah penting tuan-tuan benda lupa ni kan? Betul tak? Penting tak penting lupa? Berada pada tempatnya dia penting lah. Kita naklah lupa waktu tempat dia, tapi ada tempat kita tak nak lupa, kan? Bila kita nak lupa? Bila kita nak lupa? Tuan-tuan, baru 1 hari puasa, tak sampai 1 hari lagi, tuan-tuan dah nampak layu aja. Saya tanya pun tak jawab. Tuan-tuan, antara benda yang kita nak lupa benda-benda kotor, betul tak? Kan? Masa tu kita rasa nikmat lupa. Haji Hasbun, kita rasa nikmat lupa. Kita masuk tandas, tempat yang kotor, bahkan disebut istana syaitan. Lepas tu kita keluar tandas, kita nak makan. Biasalah ada orang dia jadi tabiat dia dah, masuk kedai makan dia cari tandas dulu. Pelik kan? Kenapa cari tandas dulu? Dia nak buat spot check. Dia tengok tandas kedai ni okey ke tak okey. Kalau pengotor, inilah kali pertama dan terakhir, kekasih awal dan akhir untuk dia datang. Lepas tu dia tak datang lagi. Ada juga orang macam tu, kan? Tapi ada orang memang sampai-sampai dia tak tahan. Kita masuk tandas, tempat yang kotor, kita keluar daripada tandas, kita nak ingat tak benda yang dalam tandas ni? Kita tak nak ingat lah, betul? Kita nak lupa lah. Sebab apa? Tak lalu nak makan, tuan-tuan. Situ antara nikmat, kelebihan Allah bagi, apa yang dinamakan lupa. Tetapi lupa nak buat ibadat, ini satu benda yang malang dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita dah berada pada awal Ramadan. Kita sebut tadi, Allah bagi kesempatan pada kita. Perkara yang pertama, tuan-tuan, kita kena buat, kita kena sebut, kita kena lafazkan Alhamdulillah. Tuan-tuan yang belum lafazkan Alhamdulillah secara khusus, kena sebut, kena lafazkan dengan jiwa dan perasaan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah kerana aku diberikan kesempatan
Pagi ni tak ada air Ustaz Iskandar. Ustaz beri pula tu. Jangan tuan-tuan, jangan buat gurau. Tuan-tuan, secara dalamannya, jiwanya, kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala. Berapa ramai sahabat-sahabat kita minta nak sampai balighna Ramadan, nak sampai Ramadan, tapi tak sampai. Berapa ramai? Mungkin saudara kita, mungkin adik-beradik kita. Tapi kita untuk kali yang keberapa tuan-tuan? Kali yang keberapa dah kita ni? Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan Ramadan. Maka antara perkataan yang utama, antara lafaz yang utama, ialah kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selepas daripada itu, kita nak menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tuan-tuan, kita bersujud. Nah, ini juga kadang-kadang orang kita terlepas pandang. Tuan-tuan yang belum sujud lagi dengan kedatangan Ramadan, nikmat yang besar ini, pagi ni tuan-tuan, insya-Allah balik nanti sujud. Khusus kita beli kereta besar, sujud. Naik pangkat, sujud. Dapat gaji lebih sikit, bonus, sujud. Tapi kita tak perasan yang Ramadan ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala khususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nikmat yang besar. Antara nikmat-nikmat yang besar yang perlu kita syukuri, antaranya kata ulama, kita melakukan sujud syukur. Sebut pada anak-anak tuan-tuan, ajak anak-anak, ajak pasangan kita, cucu kita, dek, kakak, sujud. Kenapa nak sujud ya? Sujudlah. Kalau tak segan kita dengan pemain-pemain JDT. Pemain JDT buat gol aja sujud. Pemain Melaka pun sama. Mana-mana pemain dalam dunia ni dah jadi trend sekarang ni, buat gol sujud. Biarlah seluar pendek pun. Kan? Tak apalah. Daripada dia buat benda lain. Ada orang marah pula, dia kata apalah Ustaz, dengar seluar pendek main. Tak, tengoklah dari sudut positif. Kita nak tengok orang ni negatif aja, kan? Cuma saya nak sebut tadi, kalau itu yang buat gol, rasa syukur itu, nikmat itu, apatah lagi nikmat Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita. Maka lebih lagi lah kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud dalam mudah-mudahan dia menjadi suatu ibadat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kira nanti. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika ini, seperti mana yang kita baca pada awal tadi, ketika ini sedang kita perasan ke tak perasan, pintu syurga sedang dibuka. Sedang dibuka. Kata ulama, untuk apa dibuka? Nak masuk syurga belum sampai, belum waktunya. Tapi kenapa dibuka? Menunjukkan satu simbolik, satu isyarat yang jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa inilah peluang wahai umat Muhammad khususnya untuk kamu ramai-ramai untuk masuk syurga. Masuk dari segi apa? Dari segi semangatnya. Walaupun jasadnya belum lagi boleh masuk ke syurga. Semangatnya, ambil semangat. Sekarang pintu tengah terbuka. Saya selalu sebut dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sebelum kedatangan Ramadan pun pintu syurga telah dibuka. Tapi ditutup semula, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Setiap minggu, every week. Likullil usbu' yaumani. Ada 2 hari dibuka dan ditutup pintu syurga. Bila? Isnin, Khamis. Menariknya Ramadan, pintu syurga buka, pintu neraka tutup. Berbeza dengan Isnin, Khamis, pintu syurga buka, berarti tak disebut tutup pintu neraka. Ini beza. Sebab itu bila datangnya Ramadan, kita kena perasan, kita kena endah bahawa sekarang pintu dibuka. Kalau aku tak nak pergi masuk lagi, aku tak nak jengah lagi, Allah teruk betul. Bahkan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya.
Dan bukan setakat itu nak suruh kita masuk syurga, nak suruh kita ambil fadilat, untuk kita sama-sama menjengah melihat bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Tuan-tuan, syaitan kena ikat, syaitan dilemahkan. Ulama selisih pendapat lah, ikat betul ke ataupun sebagai satu kiasan. Saya ambil yang hakiki, saya ambil pendapat yang hakiki, memang betul-betul kena ikat. Tapi ustaz, kena saya macam nak buat jahat aja, macam tak ada beza aja. Itu awak yang setan. Itu awak yang setan. Kan kita selalu baca surah yang terakhir sekali dalam Quran, minal jin wan nas. Kita kena ingat, permainan kita, pertembungan kita bukan hanya syaitan yang hakiki, tetapi pertembungan kita, perlawanan kita setiap hari ialah kita berhadapan dengan satu lagi, iaitu nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini, kata Allah, selalu memerintahkan, selalu menyuruh kepada keburukan. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW ajar kita antara doa untuk kita melemahkan nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Tuan-tuan, itu antara doa yang Nabi SAW doa dan ajar kita. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada keburukan akhlak dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, wal ahwa, dan juga nafsu yang buruk. Nafsu ni kita nak kata dia 100% buruk, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kalau ada orang tu tak bernafsu, tak makan dia. Kalau orang tu tak bernafsu, maka tak kahwin dia, kan? Tak kahwin Ustaz Iskandar, tak ada anak. Tahniah Ustaz Iskandar, hebat dia. Saya nak challenge pun dengan Ustaz Zaid pun macam dah lewat. Tapi kita cubalah Ustaz Zaid, kita cubalah. Ni bagi semangat ni. Ustaz Iskandar dia letakkan bash yang atas sikit. Kita nak kejar dia. Tahniah Ustaz Iskandar. Mudah-mudahan jadi anak yang memperjuangkan agama Allah macam bapaknya juga, insya-Allah. Tuan-tuan, nafsu ni walaupun kita nak pakai dia, tapi kebanyakan nafsu Allah SWT sebut la ammaratun bisu. Mengajak, menyuruh kita buat benda-benda yang su', benda-benda yang tak baik. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini kita kena ingat, walaupun syaitan dibelenggu, syaitan diikat, tapi nafsu masih lagi berkeliaran. Oleh yang demikian, kena minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa supaya nafsu kita dilemahkan. Bahkan Allah Ta'ala telah berikan peluang, bantu kita nak lemahkan nafsu kita dengan cara Dia suruh kita stop benda yang kita biasa buat, benda yang halal kita ambil siang pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, makan ni halal, betul kan? Makan ni halal. Tuan-tuan perasan tak? Semalam lepas semayang kat sini juga, tuan-tuan keluar, warung mana tuan-tuan pergi? Ingat lagi tak? Cuba imbau kembali kenangan semalam. Ada yang kena roti sarang burung. Saya pun termenung juga roti sarang burung ni, kan? Mana burungnya? Yang ada telur. Telur pun bukan telur burung punya, telur ayam. Tapi yang dapat nama burung, tak apalah, kan? Janji makan sedap. Tuan-tuan, halal. Tapi hari ni jangan buat kerja tuan-tuan, haram. Tapi haram itu bertempoh. Bila? Min tulu'il fajri ila ghurubi asyams. Itu je. Berapa belas jam? Lebih kurang 13 jam. Saudara kita yang berada di mana? Ukraine ke Ireland, 19 jam, hampir 20 jam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak cuba kita buat lawatan sekali kat sana bulan Ramadan. Kita try sekali, boleh? Tuan-tuan? Nak rasa macam mana? Kita ni tuan-tuan, 13 jam tu pun Ustaz Iskandar pun berperang dengan perut. Tahan 13 jam,
Azan ni sikit aja lewat setengah minit, dia marah kepada Bilal. Bilal ni tak reti, orang suruh beli jam betul-betul, dah set jam ke tak jam, kenapa tak azan lagi? Kan sunat kita berbuka dengan awal. Aduh, pandai dia bab tu tuan-tuan. Jam ni, kalau jam ni boleh bercakap, jam tu kata, jam tu boleh komplain kita. Ni dekat-dekat nak berbuka puasa. Tengok jam tangan, tengok jam telefon, tengok jam dinding, jam Astro lagi buka. Jam My TV lagi buka. Sebab apa? Bimbang, takut terlepas. Tuan-tuan, yang dikatakan berbuka awal ni tuan-tuan, bukanlah on the dot tu tuan-tuan. Jangan kita salah faham. Maknanya menyegerakan berbuka, maknanya tidak melengah-lengahkan. Kenapa tuan-tuan Nabi suruh kita menyegerakan berbuka? Sebab tuan-tuan, selepas itu kita ada ibadat yang besar lagi, namanya ibadat solat maghrib berjamaah. Betul tak tu? Tapi oleh kerana sibuk kita nak buka awal, lupa sembahyang maghrib berjamaah. Ini berlaku. Saya datang dari tuan-tuan, masbuk lah, datang dari masbuk, saya kata alhamdulillah, orang Taman Temenggung ni, penduduk ahli syurga ni hebat-hebat, melimpah sampai keluar. Ini kalau viral dekat Facebook, dekat YouTube ni, Ustaz Iskandar memang dapat ranking lebih. Hebat. Melimpah sampai keluar sembahyang subuh tu. Cuba tengok petang ni sembahyang maghrib, aku nak tengok macam mana. Cuba tengok maghrib petang ni macam mana. Orang sama hadir ke ataupun dalam ni pun tak penuh. Ni jarak ni tuan-tuan. Macam mana Ustaz Iskandar? Kita cuba tengok kita cuba tengok insya-Allah. Kita cuba tengok. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya sebutkan tadi, pertembungan dengan nafsu perut. 13 jam kita boleh tahan tuan-tuan, tiba-tiba 10 minit, 15 minit kita tak tahan. Ni apa barang ni tuan-tuan? Kan? Ini kata nafsu tadi. Betul, syaitan diikat, kita dah dilemahkan, ditolong oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kena banyak syukur. Ya Allah, mana ada bulan lain yang syaitan kena ikat. Aku nak sembahyang, syaitan kacau. Aku nak baca Quran, syaitan ganggu. Aku nak buat baik, syaitan ganggu. Tapi masuk bulan Ramadan, 13 hari bulan April ini, tuan-tuan, syaitan tak ganggu dah kita. Tapi lihat juga nak buat. Kenapa? Ini problem kita. Sebab itu perlawanan dia, perlawanan yang cukup hebat. Saya sebut dekat taman saya malam tadi. Saya kata datanglah sembahyang maghrib. Datanglah sembahyang maghrib. Lekeh sangatlah kita ni. Koman sangatlah kita ni fikir pasal makan. Iftar tu sikit aja, bagi semangat dulu. Membatalkan puasa. Nak makan kurma ke? Nak makan rotak ke? Apa lagi? Tuan-tuan jadi memang tak makan Saya tanya dia aja. Kau jadi memang makan kurma je. Makan apa lagi tuan-tuan? Durian ada durian. Nak buka dengan durian boleh Ustaz? Boleh? Tak ada masalah Buka. Sate, murtabak. Apa lagi bang? Roti John. Roti Michael ada tak? Roti John ada, Michael pun ada. Makanlah sikit. Saya sebut pada Bilal, saya kata ambil masa Bilal, azan, bagi masa 20 hingga 25 minit. Tunggu orang buka 20 hingga 25 minit ni tuan-tuan. Kalau makan roti John tu dah habis dah 2 keping 3 keping lah, 3 potong. Lepas tu sempat datang untuk sembahyang berjamaah. Bilal jangan dengki pula. Oh, aku dah azan, aku tak tunggu dah. Dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia terus
Qamat dia semayang. Dialah Bilal, dialah imam. Dengan imam-imam tak sempat. Ini satu hal juga. Relaxlah Bilal. Kerja awak tu besar. Kerja awak tu hebat. Nabi SAW sifatkan Bilal ini di akhirat nanti orang kenal dia. Dengan apa? Dengan lehernya panjang. Oi, tak cantik lah ustaz leher panjang. Bukan maksud leher panjang macam tu. Makna orang kenal dia. Sebab hebat kerja dia. Kerja dia panggil orang. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Kerja dia sebut bahawa sekarang dah merdeka daripada puasa, boleh makan. Hebat. Tapi bagi ruang Bilal bagi ruang supaya jemaah dapat datang. Supaya jemaah datang. Lebih kurang 20 hingga 25 minit. Saya ingat tuan-tuan, kalau 20 hingga 25 minit, hari ini kita berbuka pada 7.16. Tambah 20 minit bermakna saya tak pandai kira. Abang Nafi berapa tu? 7.36. 7.36. Agak-agak 7.36. Lepas tu kita semayang maghrib. Imam pula, imam tolong jangan baca panjang-panjang. Macam ni, ketika ni lah imam nak baca panjang-panjang berlagunya. Jangan imam, baca biasa-biasa saja. Lepas tu kita wirid ringkas. Lepas tu kita doa. Lepas tu masing-masing bersurai. Barulah kena Isya. Sebelum Isya, apa dia? Balik kena Isya sebelum Isya. Apa benda pula tu? Isya, semayang Isya. Isya, makan malam. Macam baru standard. Inilah puasa yang Nabi SAW ajar kita. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ikut. Ini tak buka aja dia belasah dengan nasi. Sekarang nasi mandi kan. Nasi mandi, nasi khomok, nasi dagang, nasi ambeng, macam-macam jenis nasi. Semalam saya dapat WhatsApp dekat grup, dia dah senaraikan menu 30 hari. Saya kata confirm ke 30 hari? Sebab Nabi SAW sepanjang hidup dia 9 hari puasa, 8 hari aja bertemu Ramadan, 29 hari. 1 tahun aja Nabi bertemu dengan 30 hari. Tak apalah, tapi kreatifnya orang kita terus dia senaraikan daripada hari pertama. Hari pertama tak silap saya asam pedas. Ikan semilang. Sahur tu tuan-tuan teringat dah asam pedas ikan semilang. Asam pedas ikan semilang. Dah macam mana nak lemahkan nafsu? Kalau sahur tu dah ada menu dah. Tak salah tuan-tuan. Tapi bimbang takut nafsu kita terganggu. Bimbang. Kalau boleh kontrol, on lah, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Tapi bimbang takut terganggu. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya tuan-tuan, antara kelebihan, antara hikmah Allah Ta'ala suruh kita puasa supaya kita kurang makan. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan ni lah tuan-tuan, hebatnya kita makan. Betul tak? Betul tu? Kan? Sepatutnya bulan Ramadan ni lah kita ambil hikmah, ambil rasa, ambil resa, seperti mana orang-orang, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang tak makan. Tuan-tuan, orang Palestin, saudara kita, mana lagi sebutlah, dekat Syria, dekat yang belah-belah sana lah, belah-belah Yaman Utara, yang berperang. Bahkan orang di kawasan kita pun yang tak makan, yang susah nak makan. Inilah peluang kita ambil rasa itu tuan-tuan. Tiba-tiba kita disebukkan. Dan tahniahlah tuan-tuan, sebab Ramadan ni, kali ni bazar Ramadannya buka. Orang Kelantan bengkak aja tuan-tuan. Sebab diumumkan 2-3 hari lepas tutup, ditangguhkan. Marah tuan-tuan. Dia kata tak meriah Ramadan, tak ada bazar Ramadan. Nampak tak? Pesta makan Ramadan. Dah terbalik kod dah tuan-tuan. Sepatutnya Ramadan lah kita cut makan. Ramadan lah kita kontrol makan. Ramadan lah kita didik nafsu makan kita. Bukan tak makan, kena makan. Lebih-lebih lagi sahur, kena makan. Jangan buat tak makan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahur, kerana pada sahur itu berkat.
sahur. Dan sebaik-baik sahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kurma. Pastikan tuan-tuan nak makan apa pun jangan tinggal walaupun sebiji kurma. Ambil berkat dia. Benda-benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan ialah benda-benda yang memberikan keberkatan dan memberikan kekuatan kepada kita. Tiba-tiba kita tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan syaitan dibelenggu, syaitan diikat, syaitan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada usik kita, tiba-tiba nafsu kita macam tu aja, maka rugilah kita tuan-tuan. Agak-agak macam mana kita nak jenguk, kita nak jengah syurga yang sedang dibuka sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara dua perkara besar tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua sedia maklum ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang pertamanya ialah keampunan. Ini janji Nabi dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, sediakan, tawarkan kepada kita setiap kali datangnya Ramadan. Maghfirah, keampunan. Dan inilah tuan-tuan, kalau kita perasan, bermula daripada malam tadi, kita di Johor ini dan di kebanyakan tempatnya, selang dua rakaat Bilal akan ingatkan kita. Bilal akan ingatkan kita. Apabila sebut tuan-tuan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bilal sebut apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Bilal akan sebut fadlan minallahi wa ni'mah. Bilal sebut dulu, Bilal ingatkan pada kita. Fadlan minallah, kelebihan daripada Allah, wa ni'mah, dan juga kenikmatan, itu anugerah Allah. Wahai tuan-tuan yang sedang sembahyang kat belakang ni, yang sama-sama sembahyang, itu apa tu tuan-tuan? Itu adalah sebahagian daripada ayat surah apa? Surah ingat tak ingat tu? Banyak kali sebut dah ni. Malam tadi sebut, sebelum ni sebut, malam ni nak sebut lagi ni insya-Allah ni. Terus sebut kan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah, kata Bilal. Kita pun sambut dekat belakang. Kita pun sambut di belakang. Apa kita kata? Dia versi di Kelantan lain, versi Terengganu lain, bahkan versi dekat jiran kita sebelah, Melaka seberang lain. Tapi kita di Johor dan juga tempat-tempat yang lain, bila ingatkan kita fadlan minallahi wa ni'mah, kita sambung apa? Wa maghfiratan wa rahmah. Dengan kelebihan, dengan nikmat pada bulan Ramadan ini khususnya, maka kita jawab apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga maghfirah, keampunan Allah. Itu yang kami nak. Ni kami sembahyang ni, kami nak maghfirah Allah. Kami puasa siang tadi, kami nak maghfirah Allah. Kami baca Quran, kami nak maghfirah Allah. Kami bertadarus, kami nak maghfirah Allah. Nanti kami keluarkan zakat fitrah, kami nak maghfirah Allah. Kami buat apa pun dalam bulan Ramadan, kami nak maghfirah Allah. Itu yang kami nak. Kena perasan tuan-tuan. Jangan seronok sebut saja. Tapi wa maghfiratan wa rahmah tu, itu bukan daripada surah Al-Hujurat lah. Jadi yang depan saja, fadlan minallahi wa ni'mah, maka kita sambut dengan wa maghfiratan wa rahmah. Ya Tawwab, ya wasi'al maghfirah. Sambung lagi, wahai Allah yang menerima taubat, yang maha menerima taubat. Tidak ada yang lain yang layak menerima taubat melainkan Allah, ya Tawwab wa ya wasi'al maghfirah, kerana keampunanmu ya Allah maha luas. Tuan-tuan, bila kita baca, bila kita lafazkan, kita tahu makna, kita sedar, kita perasan, baru syok. Kalau tak nanti Bilal aja kat depan, bersungguh dia, yang belakang ni ramai, relax aja.
Kan? Itu tujuan dia, tuan-tuan. Selain daripada ulama kita, jangan pertikailah tuan-tuan, benda ni ada tak ada tak payahlah tuan-tuan. Memang okey, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun, teruskan. Bagus tuan-tuan, tapi buat dengan cara kita tahu. Kita sedar, kita perasan, baru kita sambut dengan syok, dengan seronok. Sebab apa? Kita alert benda ni. Kita tahu, kita sedar benda ni. Kita kata, betul wahai Bilal, kelebihan Ramadan ini hebat, kami nak maghfirah. Itu yang utama. Ya Tawwabu ya wasi'al maghfirah. Wahai Tuhan yang Maha Penerima taubat, mudah-mudahan Ramadan kali ini 1442 ini Allah berikan keampunan, asbab Allah untuk ampunkan dosa. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, sama ada kita sempat berjumpa lagi, bertemu lagi, bersua lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jadi yang ada ini, kita ambil persiapan, kita ambillah peluang yang sebaik mungkin. Itu benda yang kita kena berikan perhatian. Kelebihan yang Allah Ta'ala. Mana ada tuan-tuan, bulan-bulan lain kita buat amalan sunat dikira seperti amalan fardu dalam bulan ni lah. Kita semayang subuh tadi, kita semayang sunat subuh tadi, kan? Dah seumpama kita semayang subuh dalam bulan-bulan yang lain. Mana ada? Lepas tu semayang subuh pula diganda, lipat gandakan oleh Allah Ta'ala berapa banyak? 70 kali amalan fardu dalam bulan-bulan yang lepas. 70 kali bermakna dapat 2 bulan lebih. Betul? Semayang subuh tadi berjamaah 27 kali 70 bermakna seolah-olah semayang subuh pagi tadi first Ramadan ini, seolah-olah kita semayang subuh selama 2 bulan lebih pada bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Kita masukkan duit RM1, masukkan duit RM2, masukkan duit RM3 pada bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan, lipat ganda. Bahkan Nabi SAW digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyifatkan, menggambarkan baginda Nabi SAW merupakan orang yang pemurah. Bahkan Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam bulan Ramadan lah aku tengok Nabi SAW ini sangat pemurah. Ulama mengatakan tuan-tuan, pemurah ini kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar rahimahullah, al-jud, pemurah, baik hati, dalam konteks beri sedekah, beri sumbangan. Betul, Nabi SAW pemurah. Tapi Ibnu Hajar melihat dari sudut yang luas, mengatakan ketika Ramadan inilah Nabi SAW lembut hati, baik hati. Nabi SAW pemurah dalam beribadat. I'ta'u ma yanbaghi ila ma yanbaghi. Kata Ibnu Hajar, memberikan sesuatu yang perlu kepada yang perlu. Lebih kurang gitulah makna dia. Maknanya tuan-tuan, kata Ibnu Hajar, Nabi SAW digambarkan pemurah, bukan pemurah hanya bagi duit. Itu al-jud fil maliyah, pada harta. Bagus, tak apa. Ya, betul. Tetapi kita kena, kata Ibnu Hajar, kita kena lihat daripada konteks yang luas. Nabi SAW memurahkan hati dia untuk beramal pada bulan ini. Dan terbaiknya Nabi beramal pada bulan Ramadan. Itu tuan-tuan. Boleh? Boleh faham tak tu? Dalam bulan lain Nabi pemurah, dalam bulan Ramadan lagi pemurah. Kalau bulan lain datang surau, masukkan duit RM5, masukkan duit RM3, masukkan duit RM1, bulan Ramadan kena tambah lebih sikit amount dia. Biasa RM5, Ramadan tuan-tuan lebihkan up sikit, RM10. Tak payah RM1,000, tak payah RM100 tuan-tuan. Bimbang, takut sekali je. Lepas tu balik termenung. Silap dia kata, tadi bawa RM1, yang RM100 ni ada kat poket sebelah.
Macam mana kita capai yang poket sebelah lagi? Masuk 100. Dah kelang kabut telefon bendahari. Nak buka balik tabung. Bendahari kata kita memang sebulan sekali buka. Itu peraturan jawatan kuasa. Tidak dibenarkan buka setiap hari. Habis dia kata, habis dah duit 100. Termenung. Tak payahlah tuan-tuan. Relax aja. Up sikit. Up sikit ikut kemampuan kita. Begitu juga dengan ibadat, kata. Begitu juga dengan ibadat. Sebutlah ibadat apa pun tuan-tuan yang baik, kita up sikit. Jangan salah faham dengan hadis yang saya baca awal tadi. Dia kata, ustaz relax lah. Kan bulan ni buat yang sunat dapat fardu. Buat yang fardu dapat 70 kali ganda. Jadi buat sikit-sikit sudahlah ustaz. Dah banyak-banyak sangat kan tak larat nak bawa. Pula dah. Dia kata saya semayang sunat sekali cukup lah. Dah macam fardu dah. Pula dah. Orang sebut Nabi SAW nak gambarkan supaya kita lebih semangat, lebih banyak. Tiba-tiba faham lain pula kita kan rugi itu. Jadi tuan-tuan, kita ambil peluang. Inilah yang disebut oleh bila tiap-tiap malam ingatkan kita bulan Ramadan tuan-tuan, lebih dan banyak nikmat dia. Maka buat. Kenapa? Kerana saya sebutkan tadi tuan-tuan, Nabi SAW nak suruh kita faham, nak suruh kita sedar bahawa Ramadan adalah peluang untuk kita dapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, menggambarkan bahawa Nabi SAW betapa pentingnya Ramadan ini dan betapa rapatnya Ramadan dengan maghfirah Allah. Maka dibawa datang satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-mimbar فقلت آمين آمين آمين. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قال قل آمين فقلت آمين. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari naik ke mimbar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali amin. Amin, amin, amin. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau naik ke mimbar tadi kami dengar, kami perasan tak seperti mana sebelum-sebelum ini. Kamu naik kali ini kami dengar kamu sebut amin, amin, amin. Kenapa wahai Rasulullah? Adakah ini cara baru? Adakah ini rukun baru? Adakah ini prosedur baru untuk naik ke mimbar ataupun apa?" Ni sahabat tuan-tuan. Bila buat Nabi SAW buat sesuatu, dia memang nak tanya, dia nak pastikan. Sebab apa nak pastikan? Kerana sahabat ni tuan-tuan, dia nak buat seperti mana yang Nabi buat. Ini hebatnya sahabat. Maka jawab Nabi SAW, faqala inna Jibril alaihi salam atani. Tadi ketika aku nak naik ke mimbar, kata Nabi, Jibril datang. Dan Jibril berkata kepada aku, Man adraka syahra Ramadan, siapa yang sempat bersama dengan bulan Ramadan, kemudian tidak diampunkan dosa baginya, maka dia akan masuk neraka dan akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad, sebut wahai Muhammad, ini doa aku, kata Jibril, maka tolong jawab wahai Muhammad, amin. Maka kata Nabi, faqultu, aku pun sebut amin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Jibril datang bagi tahu Nabi dengan satu doa.
Dan Jibril minta Nabi sallallahu alaihi wasallam aminkan. Apa doanya? Doanya, siapa yang sempat bersama dengan Ramadan tidak diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, tidak dapat maghfirah Allah Ta'ala, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah, maka dia akan dimasukkan, dihumban ke dalam neraka. Doa ini dibaca oleh Jibril, penghulu malaikat, dan diaminkan oleh penghulu manusia, penghulu Rasul atas dunia ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda yang besar, tuan-tuan. Gambaran yang besar. Maknanya inilah benda yang besar yang kita nak cari sepanjang bulan Ramadan ini. Siang dan malam kita nak cari maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kita nak keluar daripada madrasah Ramadan ini sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita selalu dengar ayat 183 Suratul Baqarah. Jelas, semua orang dah ingat. Tujuan Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa Ramadan ini khususnya untuk kita keluar sebagai seorang yang bertakwa. Dan bertakwa itu adalah orang yang sangat rapat dengan dapat maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syuruk hari ini pada pukul 7.05. Sekarang dah 7.09. Saya rasa saya kena berhenti kerana lepas ni, tuan-tuan, kita nak sambung ibadat kita, kita nak sambung kerja kita untuk kita mencari dan mencari, terus mencari untuk kita mendapat maghfirah, keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu, tuan-tuan, untuk kita memberi semangat kepada kita bersama, datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita diberikan kekuatan sepanjang Ramadan ini untuk kita melakukan sebaik mungkin, melipat gandakan sebaik mungkin amal kita, agar dengan itu menjadi asbab untuk kita diberikan keampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأزواجنا ولأولادنا ولأبنائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذنا ولمن أحبنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا وصدورنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وادفع عنا شره. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير. اللهم سلمنا إلى رمضان
وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا كريم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.